زدنا علما ورزقنا فهما بالعامين. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua yang hadir, maka Allah Ta'ala, malam ni saya nak tumpukan pada soalan objektif. Tapi tak objektif, soalan biasa, tapi kita cuba jawabnya. Dalam 20 soalan lebih kot. Sekali, seminggu sekali lagi, kita buat sekali. Kalau ada pilihlah 2 kali lagi, mana-mana yang kosong. Itu habislah. Serah pada ni. Okey, cuba tengok yang pertama ya. Ini bukan objektif, tapi saya tak bagi objektif. Apakah hukum beramal dengan hadis dhaif? Dia kan bagilah harus, makruh, haram, wajib, gitulah ya. Kita jawab lah. Tapi kalau kita apa jawapannya? Hukum beramal dhaif. Harus. Itu kalau objektif. Kalau objektif, kalau soalan esei, kita jawab lah. Panjang lagi. Ada pendapat ulama yang tak haram. Ada pendapat yang harus. Harus tu ada sebab-sebabnya pula, syarat-syaratnya pula. Haram ada pendapat pula. Tapi kalau objektif tak salah. Jawapannya harus. Okey. Syah boleh. Sahabat yang mencadangkan Al-Quran dikumpul selepas Rasulullah. Sebab dia zaman sahabat yang mencadangkan bersahabat-sahabat supaya Al-Quran dikumpul dalam satu mushaf. Siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya. Okey. Sahih tu? Syarikat. Dia Umar jumpa dengan Abu Bakar, dia yang cadangkan Al-Quran. Oh, okey. Sayyidina Bakar. Zaman tu siapa mentah ya? Zaman Sayyidina Bakar dah? Betul. Yang mencadangkan Sayyidina Umar ya? Okey. Itu kalau jadi mudah aja. Tapi kalau esei, ada perbahasannya. Adalah kan Nabi kata, la taktubu'ani al-Quran. Tulis al-Quran. Itu ada macam-macam. Akhirnya, setuju begitu ya. Tapi kalau dalam objektif, tak masalah. Hukumnya, misalnya, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya. Okay. 3, ilmu tafsir juga namakan ilmu apa ya? Ilmu tafsir, ilmu. Ada ilmu lain daripada nama tafsir. Ilmu tafsir tapi nama lain. Takwil bukan saya. Takwil. Allah faqih fi din an takwil. Betul? Betul ke? Betul ke? Noniana? Dalam tafsir takwil. Pasti betul? Sahih? Ya? Betul? Amadi, betul ya? Dalam tafsir takwil. Betul kan? Tak jumpa jawapan. Tak jumpa catat. Cari kemudian. Okey. Tapi kalau hadis itu Allah faqihu fid din wa alim ta'wil. Ada mengatakan ta'wil itu makna tafsir. Betul ke? Okey, catat, cari sendiri. Namakan berapa? Ya? Pendengarnya? Betul. Betul. Okey, nama. Macam mana pun soal tengok kitab semula lah. Namakan berapa contoh kitab tafsir yang muktabar. Namakan beberapa contoh kitab tafsir. Biasanya di muktabar. Tafsir macam-macam lah. Okey, sebut. Dan saya sebut nama. Ibnu Katsir. Al-Jalalain. Lagi? Al-Maraghi. At-Tabari. Lagi? Munir. Al-Kashaf. Al-Mizan. Tujuh lah. Tafsir Azhar tak sebut. Azhar. Dia ada 50 saya. Lagi sebut sampai 10. Tafsir apa lagi? Al-Hasan Al-Basri. Al-Kabir. Sampai Kabir tu tafsir ni kot. Al-Azim. Kan? Tak sama? Tafsir Ibnu Abbas. Ya. Tafsir apa lagi? Al-Bahr Al-Muhit. Al-Muhit lagi? Al-Mawad. Okey, cukup dulu. Tafsir Fizilal Quran. Lupa lah.
Al-Quran Al-Azim. Al-Azim. Okey, itu tafsir Azim tu tafsir ni Ibn Katsir kan? Betul. Okey, macam ni. Kata kalau soalnya okey ni boleh. Kita bagi ABCD di bawah ini adalah kitab tafsir muktabar. Dia bagilah Al-Azim, tafsir tafsir Al-Azim, dia tulis Bidayah wa Nihayah, dia tulis pakar lah. Pilih yang tafsir. Yang lain tidaklah gitu ya. Okey, tahu macam tafsir banyak. Banyak tafsirnya, tafsir Munir yang baru, tafsir Jalalain lama juga, lama dua Jalal tu, dua orang. Tafsir Qurtubi. Ibn Abbas paling lama lah, Ibn Abbas paling lama, tapi dia tu jilid je kan. Akan hukuf qalqalah. Ada Qaba Jindal. Jindal. Qat banjad qaf taba jimdal. Okey. Dia kan bagi kat adjektif qaf taba jindal taba itu macam pilih yang betul. Insya-Allah mudah ya. Betul itu. Nanti dah boleh. Taranum berasal dari nyanyian nenek moyang bangsa Arab. Inspirasi dari nyanyian kanak-kanak kafir yang menjadi tawanan perang. Nyataan di atas berdasar pendapat siapa tu? Pendapat yang mengatakan tafsir berasal daripada nenek moyang bangsa Arab. Nyanyian nenek moyang bangsa Arab. Ataupun daripada anak-anak kafir tawanan perang. Pendapat siapa tu? Pendapat? Malina? Malia? Tak sure Ustaz. Tak sure, tak apa. Catatlah, catat kosong. Kita jawab minggu atau lain. Cari dulu, nanti jumpa sekali saya minta jawapan. Kalau tak dapat, saya beri jawapan lah. Contoh ni tak mesti gini. Nyatakan ta'arif Al-Quran, itu dah buat kan? Al-Quran itu, pertama Quran itu, Quran, kalamullah, diturunkan pada Nabi Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa Arab, membaca dapat pahala, apa lagi? Itu lebih kurang tafsir dia punya adjektifnya. Kalau adjektif dia bagilah, Quran itu daripada kalam Allah, Jibril, turun Muhammad SAW, satu. Tambah yang kedua tambah lagi bahasa Arab. Yang dia tambah lagi berpahala. Yang jauh tambah lagi yang ada mukjizat. Ambil yang sempurnanya. Contoh saja. Ini sikit ya, bukan. Ciri-ciri hadis mutawatir. Banyak perawi. Yang pertama banyak perawi, kedua Banyak orang yang meriwayatkannya ini pada semua tingkatan sanad. Banyak perawi dah lebih kurang tu ya. Lagi? Menurut adab. Okay. Para perawi sepakat untuk berbohong. Itu syarat perawi. Syarat perawi dengan ciri-ciri hadis mutawatir tak sama. Syarat perawi misalnya dhabit, misalnya kan, itu syarat perawi. Tapi syarat ciri hadis mutawatir ini, yang pertama jelas itu ramai yang meriwayatkan, tak mungkin mereka berbohong kan. Itulah yang paling kuat lah. Yang paling kuat itu ramai meriwayatkan, mungkin turut berbagai-bagai, tak mungkin mereka berbohong. Betul Namakan 10 tokoh mufassirin. Tadi tak lihat tafsir. Kita tafsir nama tokoh mufassirin. Tafsir pula. Yang pertama, sejak ni malam ni kita bincang nikah saja insya-Allah. Catat mana yang tak dekat lah. Tak dapat kita bincang minggu akan datang. Satu, Nabi sebut seorang. Saya sebut ni Humaydi dulu. Satu, Ibn Abbas. Ibn Abbas. Saya sebut nama tau. Ya. Yang kedua, ada ni. Tak dapat. Ain. Abu Bakar As-Siddiq. Ya ke? Ada tak? Kalangan sahabat. Mufassir. Dia buat tafsir tak?
Macam tak ada pula. Okey, cari lain lah. Jangan tak pasal lagi nanti. Abu Musa Al-Ash'ari boleh ke Ustaz? Dia mufassir. Ahli tafsir. Ibnu Katsir, Ibn Katsir. Abu Musa Asy'ari. Jalaluddin Al-Mahali. Tapi mereka ni bukan ahli tafsir. Bukan menghafal Quran. Bukan ni, tapi mufassir. Ia ada kitab tafsir. Contohnya Pak Amka mufassir lah. Kitab Azhar dia. Jalalain adalah sebab dua jalal tu ada tafsir Jalalain. Ibnu Mas'ud. Ibn Mas'ud. Atau apa ni? Apa lagi sini? Fizila katakan Ustaz Kutub. Itulah. Okey, tak apa. Catatkan catatan itu. Senaraikan 10 orang mufassir. Carilah kitab. Habis sebutlah Qurtubi je. Apa semua tu. Tapi kalau dia minta pula, katakan Jalalain, kitab tafsir Jalalain. Siapa nama sebenarnya Jalalain ini? Itu buat sebut. Kan boleh mudah je. Mudah ya. Okey, tak apa. Serang kedua nanti kita dapat jawabannya yang 10 orang ni. Ini cuba terjemah Allah Samad. Saya minta siapa ya? Syam lah Syam. Allah Samad. Gua tidak benar. Macam tak kena. Allah Samad. Yunainah cuba. Tempat tumpuan. Tempat tumpuan. Macam betul tapi tak tepat. Allah tiada bandingan. Ya. Allahus Samad. Allah tempat berlindung. Tempat berlindung. Allah Mungkin tempat meminta segala sesuatu. sesuatu. Berlindung betul. Sesuatu betul. Tapi tak tepat sangat. Allah menjadi tumpuan. Tumpuan tu betul maksud tapi tak tepat. Allah adalah tempat bergantung. Ya, betul juga. Kalau tak ada yang lain tu yang betul. Tempat pertolongan, tempat tengok dia kalau dia bagi ni. Dia bagi yang hampir sama. Allah tempat bergantung, Allah tempat minta, Allah tempat merayu, atau mengadu, atau tempat mengharap. Macam-macam. Tapi yang tepat sekali pada Sesuatu As-Samad. yang mencukupi. Tempat. Nanti carilah dia. Nanti kalau ada lah. Contoh aja mungkin dia berterjemah Alhamdulillah bil alamin. Terjemahkan Alhamdulillah bil alamin dalam bahasa Melayu. Sepuji bagi Allah Tuhan yang alam. Sepuji bagi Allah Tuhan tabi alam. Sepuji bagi Allah Tuhan memiliki alam. Misalnya kan. Jadi kan bagi yang dekat-dekat jawapan yang paling tepat sekali. Semua betul. Jawapannya semua betul tapi yang paling dekat dengan yang paling tepat. Okey. Berlindung. Berlindung sama juga, berlindung, minta, mohon, pertolongan macam-macam. Tapi semuanya betul. Bila objektif dia akan cari yang paling tepat sekali. Hadis yang memberi maksud kelebihan bersuci pada tiap kali solat, apa taraf dia? Laula an sya'ala bani lama bersiwak. Ini kalau solatin tu. Kalau umatku tak berat nak aku so bersiwak sembahyang. Apa taraf dia? Hadis tu. Dhaif, sahih atau mutawatir atau apa? Hadis yang bermaksud kalau tidak berat makul, aku akan mewajibkan mereka bersugi sebelum nanti habis sembahyang. Hadis itu status dia apa dia? Sahih atau dhaif atau hadis? Riwayat Bukhari ya Ustaz? Ya mungkin Bukhari. Kalau Bukhari sahih lah. Pandai nak ini. Kalau Bukhari. Pandai buat perangkap tu. Tak pasal kalau Bukhari memanglah sahih. Lain. Tanya. Contoh mat arid sukun. Ini banyak sangat lah. Dia akan bagi contoh mat sukun. Tentu dia bagi mat iwat, dia bagi mat apa macam-macam. Tandalah A, B, C, K, D. Tapi kalau dalam struktur, kenapa contohlah? Alamin, min kan? Tandakan min itu. Rahim, Rahman Rahim. Okey. Syar sikit-sikit ni. Pengertian taranum ni mudah kot. Apa nama taranum? Siapa buat taranum itu? Apa taranum? Nyanyi, berlagu.
Mencantikkan dan mengelokkan suara. Ya, mencantik dengan suara. Mereka sendiri je. Tapi tengok dalam jawapan nanti dia bagi macam mana. Yang paling dekat dengan jawapan tepat, ambil yang tu. Tanda. Maaf. Saya belum baik betul lah. Dengan 2 bulan dah. Ini memperelokkan suara, mencantikkan suara dengan nada-nada tertentu. Cuma dalam kanun. Senaraikan nama orang yang mengaku Nabi. Senaraikan siapakah? Siapa nama orang mengaku Nabi selepas Nabi wafat? Salamah Al-Kazzab. Salamah Al-Kazzab. Betul. Alhamdulillah. Tak ada tak ada khilaf. Dia seorang je. Tak ada khilaf tak? Dia seorang je, senang. Ayat pe, Ayah Peng, zaman tu dia seorang je. Sekarang ramai. Ayah Peng lah. Apa, Tuhan Kahab. Inilah, lebih kurang jelas soalannya. Lebih kurang jelas. Apakah yang dimaksudkan dengan setiap perkataan, percakapan, perbuatan, takrir dan sifat yang sanad-sanadkan pada Rasulullah? Apa maksud dia? Apa benda tu? Sunnah. Pandai. Mudah. Ya, itu soalan paling mudah sekali dalam dunia. Macam tak tadika. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah dari sudut bahasa dan istilah? pindahan. Dari bahasa, pindah. Istilahnya, Buruk pada kebaikan. ya. Sejarahnya, Pemindahan Nabi dari Daripada Madinah, daripada apa? Mekah ke Madinah. Mekah Madinah. Mekah ke Madinah. Itu objektif. Tapi kalau esei atau surat tanya, berapa kali Nabi berpindah? Berapa kali Nabi sahabat berpindah daripada Mekah ke Madinah? Mekah 2. berpindah. 2. Yang pertama, Yang bertolak ke awal dan sani. yang pertama bagaimana ya? Hijrah ke mana? Hijrah ke Habsyah. Tapi tak jadi kan. Sampai terbalik kan. Tapi hijrah sebenarnya Madinah lah. Okey. Kalau saya tanya lagi. Siapakah yang berhijrah ke Madinah bersama Nabi SAW? Dari awal. As'ad bin Zurarah. Rafiq bin Malik. Apa itu? Siapa menemani Nabi semasa berhijrah ke Madinah? Siapa Abu Aisyah bin Tihad. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq. Okey, ini soalan tinggi sikit. Kenapa Nabi bin Abu Bakar tak boleh senama selama kuat dan muda? Kenapa? Hari? Kenapa Nabi bisa? Ya, benar? Mana pun tak dengar. Kenapa Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar jadi teman dia? Tak pilih orang lain tak? Sebab Siddiq. Siddiq. Ya, betul. Tepat. Lain? Orang pertama yang masuk agama Islam. Mungkin senioritinya. Lain? Apa je. Apa lagi? Berapa Ustaz? 32. Gula-gulanya mana? Ya. Ya Ustaz. Yang sebab pertama sifat bakar yang tenang, lebih tua daripada yang lain, setianya. kesetiaannya pastinya, itulah. Dan satu yang keduanya, semua hebat tapi ikut apa ni, Sayyidina Abu Bakar hebat satu sudut. Sayyidina Abu Bakar lagi hebat tapi bukan untuk teman. Sayyidina Ali pun hebat tapi untuk tugas lain. Ya. Tak dipercaya oleh Rasulullah. Ya Salam, betul lah. Cuma macam kita pilih murid ada murid kita baik belaka. Cuma ada yang sesuai dengan ketua kelas, ada sesuai dengan jaga kebersihan gitu ya. Okey, teruskan lagi nah. Maksudkan hijrah, senaraikan berapa kewajipan terhadap jiran? Apa? 2-3. Kewajipan kita dengan jiran. Pertama, Hormati jiran. hormati jiran. Kedua,
Tidak menyakiti. Sayangi jiran. Ketiga. Sayangi jiran. Okey. 4. Ziarah jiran bagi sakit. 5. Berterima kasih terhadap jiran. Okey. Mungkin terhadap jiran. Okey, cukup. Apa yang tak boleh buat pada jiran? 1. Selengki. Lagi 2. Memasang muka. Muka muka. Lagi. Kurang ajar. Menyakiti jiran. Okey, cukup. Mana tu? Tahniah. Maaf saya tak batuk ni. Okey. Cukup. 18. Contoh terbaik mencintai saudara. Contoh terbaik mencintai saudara seakidah. Apa yang sama? Mendoakan. Oh ya, bagus sangat. Mendoakan kebaikan. Ketik 2. Jaga amanah. Ya, beramanah. 3. Saling membantu. Ta'awun betul. 3. 4. Cerita. Okey, cukup lagi. Bohong hobi. Baik, terima kasih. Bagus sangat. Apa yang berlaku sekarang? Sama tak? Kadang sebaliknya kan. Dalam politik dalam gaduh tak habis-habis. Dalam lain juga dalam politik ni tak gaduh tak sah. Gaduh sama lawannya, sama kumpulannya, rebut jawatan. Hari nak kiamat, Ustaz. Dalam kiamat banyak sangatlah. Ha? Tu kes bah yang mau ni bah Azlin. Elin. Ni Elin. Macam mana? Okey, saya rehat sikit. Tanya Syam. Apakah main Syam? Jawab Syam. Baik komen sikit Syam. Hantar menjanjikan takut. Kita biasa je, kita orang biasa. Bagi saya bukan dia mencabar syariat Islam. Cuma dia yang saya baca lah, yang saya tahu dia mencabar enigmen, takut bertindir. Contoh di Kelantan 2 tahun, tapi yang dah ada di persekutuan di sivil penjara 20 tahun. Okey, satu. Ada siapa tambah lagi? Masih Syam. Siapa nak? Soleh macam jawabnya? Soleh ah? Macam nak jawab tu? Ada. Saya tambah sikit Ustaz. Dia berlakunya kes ni ada kebaikan dia. Supaya pihak kerajaan kita ni dia orang kata menaikkan lagi fungsi mahkamah syariah. Macam mana yang dikatakan oleh Menteri Agama tu. Sebab dia mahir, kita ni tak mahir dalam undang-undang. Jom kita kena research dan saya rasa kalau tidak tak ada perkara kes macam ni, kita punya mahkamah syariah just hanya macam nikah, cerai, kahwin je. Yang lain kita tak bawa ke situ. Itu yang terbaik sekali jawapan. Terima kasih. Cuma sekarang dah sedang buat kan. Sedang buat apa MKI tu. Yang sedang wajib pengurusi kan. Sedang dirombak untuk diubah supaya dia tidak terkebawah sangat. Yang atas pun tidak terlalu berkuasa sangat. Sedang diusahakan rasanya kan. Sedang wajib pengurusi MKI. Betul? Betul Syam? Betul. Yang penting sekali semua kena kerjasama. Yang gaduh-gaduh bantu yang terbaik. Dah 60 tahun dah bantu sibuk-sibuk. Sebenarnya yang saya tahu menunjuk agama pun di bidang kuasa dia pun tak saya masalah. Contoh nikah kahwin. Orang Melaka pada jam 5 tahun membangun cerai tak selesai. Dia Melaka ni kecil je. Qadhi pindah ubah fail baru. Ini masalah kita. Jadi kita doakan jangan sebut marah siapa-siapa. Doakan semoga rancangan Surat Selangor dan pakar penerangan ini dapat selesai masalah ini. Okey, terima kasih. Contohnya lima sifat mahmudah dan 5 sifat mazmumah. Nah, ini lagi mudah. Tapi ramai tak cakap lagi ni. Syukur, redha, sabar. Syukur, redha. Tawakal. 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 Sabar. Sabar, redha. Yang mudah. Yang mazmumah. Jahat. Marah. Sombong, riak, putus asa, sangka buruk. Okey, cukup. Soalan tak nak soalan ni maknanya mudah sangat tak nak kot. Sekejap. Ustaz, dapat Ya. pakar bonus.
Tak ada bonus. Tak ada bonus. Bapak dah malah. Alhamdulillah. Jangan. Betul tak habis. Ini kan. Ya, mudah-mudahan insyaAllah menyusah hati. Cuma yang penting kita hadir semua program majalah, program usrah, perjumpaan. Ada masalah kita tanya ya, insya-Allah. Saya itulah matlamat saya pun untuk membuka fikiran, buka minda kawan kita semua. Ramai ustaz-ustaz, cikgu kita tak buka minda. Jadi saya tanya Mak Syam tadi kan. Belum tentu kalau jawab itu. Oh, dia satu belah pihak. Jadi bagi dua pihak kita mendengar dua pihak, kita timbang-timbang dan kita ambil yang terbaik, doa yang terbaik. Tak perlu marah. Saya tengok ada dua penceramah ceramah yang baik, jawapannya tak pro mana tapi dia bagi fakta, itu terbaik. Kita bukan emosional, bukan orang hamasah, tapi orang yang bercakap berkemandaran. Okey. Allah betul. Habis kelas dah. Jadi sekarang apa lagi tadi? Pemuda Yahudi, ni ingat nama ni, yang menghantar sihir kepada Rasulullah SAW. Siapa nama ya? Labid. Labid bin Aqsam. Terkesan tak sihir itu pada Nabi? Sedikit. Sikit. Nabi Tapi- jatuh sakit. Sakit. Sampai bila? Berapa lama? Sampai wafat. Ya. Sampai Dikatakan kewafatan Nabi ada kaitan dengan sihir itu. 12 lama. Dikatakan, tapi tak qila tak kuat hujahnya. Tapi tidak mustahil. Bukan sekali, banyak kali Nabi dia kena sihir, tapi ada yang tak kena, ada yang lepas. Yang kuat yang Yahudi buat tu. Lalat ada meninggal tempat itu juga kan. Tapi Nabi dikasih kekuatan dan dia tak kuat masa itu, tapi kematiannya ada kaitan dengan sihir itu. Maka sebab itu kita mengenal sentiasalah bersedia dengan benteng-benteng kita mampu, bersama jamaah surat, Quran tiap hari-hari insya-Allah. Okey, siapa nama? Labid bin Aqsam ya. Hamka pernah menjawab jawatan. Apa jawatan lepas Hamka? Sepanjang dia. Di antaranya Guru besar. guru besar sekolah lagi. Tokoh hormat. Tokoh hormat tu ya, terima juga. Okey. Pengerusi Muhammadiyah. Pengurusi NGO satu lah, jual semasa tu lah Ahmadiyah. Dia banyak jawatan. Tapi tengok balik ya. Pencatat balik, rujuk balik bahasa ni. Saya tak kata semua naik berasa, tapi imbas-imbasnya adalah. Bentuknya mungkin beza sikit, gitu ya. Mungkin. Bilangan ayat dalam Quran, berapa ayat Quran? 6236. 6236. Ada kata 6666? Ada pendapat kata 6666. Dapat mana tu? Piramli. Oh. Dia ada kiraan-kiraan dia Ustaz. Jangan plastikan, mungkin acak-acak kan. Tapi yang tidak masyhur. Yang masyhur kan yang lain kan, sebab yang 6236 ya. Ya. 6666 itu saya tak jumpa asal dia. Tapi mungkin dah sebut kot. Tapi ada kiraan kata dia kira gini. 100, 1000 campur-campur. Dia campur dengan bab munakahat. Betul bab jenayat. Dia campur-campur jadi 666 juga. Itu keadaannya. Tapi tak masyhur lah. Yang masyhurnya 6, 2, 3. Kalau ditanya lah, kenapa bezanya? Ada 6, 2, 3, 6. Apa beza? Kenapa apa berbeza jumlah? Kenapa berbeza jumlah? Saya boleh jawab. Amin tak jawab lagi. Amin, tuan jawab. Kenapa beza jumlah? Ayat sama, Quran sama. Amin, tolong jawab. Ini markah bonus soal. Saya cuba Ustaz Ha. Ada kaitan dengan resam-resam ke Ustaz? Resam Usmani ke? Okay, apa-apa je lah. Okay, yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah tu, yang Bismillah tu kira sebagai ayat pertama ataupun tidak? Ya, dia begini, ada yang kira kalau Quran tu bulat tu satu ayat.
Ada yang ta pun satu ayat. Ada yang jim pun satu ayat. Ada yang lam alif misalnya. Betul sad misalnya. Dia jumlah itu. Kalau lagi banyak tempat berhenti, dia kira banyaklah. Kalau yang yang besar bulat saja, misalnya contohnya, itu paling sikit. Itu contoh sajalah. Al-Fatihah 7 ayat. Tapi yang tak baca bismillah pun 7 ayat juga. Sebab dikira dalam yang akhir tu kan bagi 2 kan. Itu ya. Jangan banyak. Ya. Dapat lagi rangkaian sikap saya pun tak apa nak ni. Catat mana-mana yang tak apa jelas, kita bincang sekali-sekali. Saya tambah lagi dalam 30 soalan lagi, kita bincang dalam 60 soalan. Dalam 60 tu adalah naik 2 insya-Allah. Quran diturun pada bulan apa? Ni kalender ni. Ni jelas kot. Bila tarikh Al-Quran tuan 17 Ramadan. Ramadan. Okey. Jadi pertama hadis 40 Imam Nawawi mengenai niat, apakah punca terbitnya hadis ini? Hijrah. Hijrah, siapa hijrah? Nabi. Para sahabat. Siapa nama sahabatnya yang dikaitkan dengan peristiwa ini? Cuba Nurliana cuba jawab. Siapakah nama sahabat yang dikaitkan terus dengan peristiwa ini? Tak ada. Mana Adam? Tak ada Adam. Ummu Qais Ustaz. Ibnu Qais. Okey, hadis Ibnu Qais. Catat dulu. Balik saya 2 ni, cek balik jawapannya. Nanti kita jumpa semula, kita ulang semula lagi. Siapakah pengarang kitab Lisanul Arab? Ibnu Manzur. Ibnu Manzur, alhamdulillah ni mesti rajin tengok Arab ni. Tanya. Kata ramai yang tahu ni, tanya. Tapi ni tahu okeylah. Apa peranan sunnah dalam syariat Islam? Ini pun mudah sangat. Peranan sunnah sebagai pentafsir kepada Al-Quran. Itulah kot. Itu untuk mana ni? Okey, kita ulang semula. Mana tinggal dia jawab semula. Pertama, selesai. Hukum beramal itu al-daim itu hukumnya harus. Tadi kan? Tak tahu lagi. Kalau jawapan dalam ABCD, hukumnya wajib, sunat, makruh, haram. Tidak ada harus. Ajak mana ya? Wajib, sunat, makruh, haram. Tidak ada harus. Makruh. Dekat lah. Bagus, alhamdulillah. Makruh. Itu kaedahnya lah. Sahabat mencadangkan semua jelas. Normal je kan. Tafsir dinamakan takwil. Dinamakan juga apa-apa. Qisas misalnya. Dinamakan juga tarikh. Contoh je lah. Contoh je lah. Takwil, tarikh, qisas dan apa-apa lain. Bagi jawapannya, bagilah yang betul. Kalau konteks ini pandai bahawa takwil kan. Berdasarkan hadis-hadis itu adalah Allah faqih fid din wa ta'wil. Hadis ni siapa? Nabi kata kat siapa ya? Allah faqih fid din ni. Nabi kata kat siapa dia? Siapa jawab? Nabi berkata kepada siapa? Allahumma faqih fid din wa ta'wil. Qais. Nabi tak jumpa Awais kot. Abbas. Abbas Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Aufa dengan amalnya kata Ibn Abbas. Al-Abbas ke Ibn Abbas? Al-Abbas Ibn Abbas. Siap. Al-Abbas ke Ibn Abbas? Catat, cari. Ibn Abbas. Ibnu Abbas. Ramai sepakat Ibn Abbas ni. Khadijah berkata Ibn Abbas, Amir Abbas. Amir kata, soal tu dia Amirnya. Ibn Abbas. Kita boleh guna tu, digunakan tempat-tempat tangan kanan dia, letak dia ada kiri, anak-anak ke, siapa-siapa. Allahumma faqih fid din wa ta'wil. Doakan. Boleh. Sebenarnya, kita tafsir dah sebut tadi,
Huruf qalqalah tak tahu. Huruf qalqalah sebut ni huruf qalqalah. Mungkin juga huruf mad. Mungkin huruf idgham. Mungkin huruf ikhfa. Mungkin bezakan ikhfa itu ya. InsyaAllah. Suara tak dengar Ustaz. Terima kasih. Mungkin dengan ini jelaskan ciri hadis dhaif. Hadis atau hadis maudha atau hadis apa lagi? Mursal. Banyak kan? Ada hadis ahad atau hadis hasan sahih. Gitu ya. Di sini hadis mutawatir. Tapi hadis dhaif memberikan. Hadis maudha juga berikan. Hadis hasan sahih. Bacalah buku semua, mudah aja. Mudah aja dalam buku sana semua. Tokoh Mufasir carilah insya-Allah ni mudah ni. Ni terjemah banyak habis sanad tak tahu naik. Mungkin ni pendek sangat. Allah tempat kita mohon. Allah tempat kita minta. Allah tempat kita bergantung. Allah kita mengharap. Dia bagi dekat-dekat. Yang terdekat pilih yang terbaik. Ma'al sukun, mat lazim, mat aiwat, mat lin. Begitu ya insya-Allah. Syaitan Hijrah tanya, siapakah yang mengumpul orang Arab untuk mendengar Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj? Siapa dia? Nabi Tuhan pada langit, pagi-pagi itu Ummahani, Jumat Ummahani, kemudian dia siapa yang panggil orang Arab semua, maka dengar Nabi cakap. Abu Lahab. Apa? Abu Jahal. Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Kenapa dia panggil? Siti Fatimah? Kenapa Abu Jahal panggil? Untuk mendengar. Kan dia musuh Nabi, kenapa dia panggil orang dengar pula? Kenapa? Kerana dia yakin, saya yakinnya bahawa orang takkan percaya. Orang takkan percaya. Tak mungkin orang percaya. Seandainya Amin ada zaman itu, Amin. Seandainya Amin ada zaman itu, di mana Amin agaknya? Tak pernah orang pergi Baitul Maqdis semalam. 2 bulan. Naik ke langit pula. Amin percaya ke? Allahu Akbar. Cabaran besar. Memang berat besar jawapan dah. Allah tak. Ramai yang murtad Ustaz waktu tu kan. Ya? Waktu Macam mana? Nabi cerita kisah tu ramai yang murtad. Ya, betul. Ibn Asyam kata, "Fatadda aktsar min qad aslama." Ramai murtad. Sebab tak menasabah. Malam ada, tiba pagi ada. Pergi mana? Baitul Maqdis. 2 bulan perjalanan, pergi balik. Naik ke atas pula, tak percaya, tak mungkin. Hanya orang yakin saja yang percaya. Saya nak bakat. Siapa tahu, apa Bakar kata bila Nabi beritahu dia ke sana. Ada orang beritahu kata Nabi ke Baitul Maqdis. Apa Sayyidina Bakar kata? Ramai tak nampak siapa tuan jawab ni. Abu Bakar. Percaya. Apa kata-kata dia? Khadijah. Aku percaya. Ya, aku percaya. Lagi? Dia kata, "Lau qala hadza laqad sadaqa." Kalau itu kata Rasulullah, betul. Walau ab'ad minhu. Walau lebih jauh pada itu. Lebih cepat betul percaya. Dia kata ke Sayyidina Bakar. Maka sebab dia digelar As-Siddiq. As-Siddiq. Okey. Sikit lagi dah berhenti lah. InsyaAllah saya minta batuk-batuk ni. Mudah semua mudah. Yahudi dah ingat semua. Bapa Amka, jumpa Amka ingat.
Kurang pun ingat. Ustaz tak dengar. Okey, boleh tak malam Sabtu kita jumpa? Kejap macam mana? Boleh? Jumaat malam? Boleh Ustaz. Boleh. Jadi, insyaAllah sekali lagi, kalau rasa beres, sebenarnya tidak akan dapat 2 kali lah. Kalau dapat 2 kali lagi, Mek akan datang ni, kita ulang sekali lagi tajuk ini, tambah 30 lagi. Lebih kurang lah, dalam 60 soalan objektif. Dalam 60 tu adalah 20 kan naik, boleh jawab je kan. Yang lain tu, itulah. Okey, saya ulangi. Yang pertama, saya bergembira dengan kumpulan kita ni kerana terbuka fikiran, buka fikiran. Dengan isu semasa jangan jangan mudah pelanting. Dengar dua pihak. 3 pihak, 4 pihak tak apa. Gunakan akal yang waras. Ilmu kita sedikit ini untuk timbang. Nanti dapat dosa kering je. Dosa kering je. Jadi tak ada pasal-pasal dapat dosa. Elakkan daripada mengambil dosa orang lain. Allah alam. Ada tanya apa tak? Tak ada apa ya? Ustaz, Ya. Okey ya. maaf, boleh tak kumpulan 3 nak bentang malam ni? Saya tak pasal lah minggu depan lah. Boleh? Sabtu Boleh. Jumaat. Jumaat Sabtu Boleh? Okey, boleh. Sorry Ustaz lambat. Tak apa, tak masalah. Okey, saya batuk sangat tak boleh cakap dah. Okey dah. Nur Abiana dengan kawan Sabtu, malam Sabtu nanti kita mulakan bentangan dulu baru kita ni ya. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Gambar dulu Ustaz. Oh ya, lupa terima kasih Syam. Allah, Syam tak siap ingat dah gambar. Saya belum. Buka kamera. Buka kamera.